Dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan sambung PDPR yang Cikgu Syahanim minggu lepas. Diharap anak-anak pelajar sudah bersedia. Okey, kita masih lagi berada pada subtopik 1.1 iaitu ubahan langsung. Apa yang kamu akan belajar dengan cikgu adalah menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum, menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okay, apa yang telah dipelajari oleh pelajar? Maksudnya minggu lepas apa yang telah kamu pelajari? First kali apa yang kamu pelajari ialah maksud ubahan langsung. Hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Kamu boleh lihat ataupun rujuk kembali video yang telah dikongsi oleh Cikgu Syahanim pada minggu lepas. Okay, apakah ubahan tercantum? Ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Satu pemboleh ubah dia berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Kamu boleh rujuk maksud ubahan tercantum ni daripada muka surat 11 buku teks kamu. Contoh ubahan tercantum. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan kuasa 3Z. So, daripada soalan, cuba kamu perhatikan kita ada tiga pemboleh ubah. Kita ada Y, kita ada X dan juga kita ada Z. Tiga pemboleh ubah yang diberi. Y berubah secara. Maksudnya kita perlukan simbol ubahan. Kita memerlukan simbol ubahan, iaitu simbol berbentuk macam ni. Cikgu Syahanim dah ajar dalam video yang lepas. Bila ada perkataan berubah secara, kita akan menggunakan simbol ubahan. Macam mana bentuk hubungan ubahan yang akan terbentuk? Okey, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan sebenarnya di sini adalah melibatkan darab dan kuasa 3Z. Bila kita menulis, bila ada perkataan darab di situ, X kuasa 2 didarabkan dengan Z kuasa 3, kita akan tulis dia sebagai X kuasa 2, Z kuasa 3. Sebab itulah apa yang terhasil adalah Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan Z kuasa 3. Seterusnya kita lihat Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan Z kuasa 3 juga boleh dibaca sebagai Y berubah secara tercantum. Kalau kamu perasan, berubah secara tercantum dengan kuasa 2X dan kuasa 3Z ataupun juga boleh dibaca sebagai Y berkadaran secara tercantum. Okey, kedua-duanya mempunyai perkataan tercantum. Yang membezakan dia adalah berubah secara, yang ni berkadaran secara. Okey, contoh soalan 1, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan iaitu berubah secara dan persamaan bagi setiap yang berikut. Dia suruh kamu tulis hubungan dan juga persamaan. Jadi ada dua yang diminta dalam soalan ni, hubungan dan persamaan. Hubungan ditulis menggunakan simbol ubahan iaitu berubah secara. Okey, soalan pertama, E berubah secara langsung dengan M dan kuasa 2V. Ada berapa pemboleh ubah dalam ni? Okey, pemboleh ubah kita yang pertama adalah E. Pemboleh ubah yang kedua adalah M. Pemboleh ubah yang ketiga adalah V. Macam mana kita nak menulis hubungan ubahan? Mesti menggunakan simbol ubahan. E
berubah secara langsung. Maksud kita terus tulislah langsung. M dan. Dan ni darab. Dan mesti darab. Tapi kita tak tulis kat sini sebagai darab. Kita terus tulis kuasa 2V. Jadi V kuasa 2. Yang ni kita panggil hubungan. Yang ni yang dipanggil hubungan. Seterusnya dia minta kamu tulis persamaan. Bila dia minta persamaan, simbol ubahan akan diubah kepada tanda sama dengan. Jadi E sama dengan, bila simbol sama dengan ditulis, automatik kita akan ada pemalar iaitu K. K M V kuasa 2. Yang ni dipanggil sebagai persamaan. Okey, boleh faham murid-murid? Seterusnya kita tengok yang kedua. D berubah secara langsung dengan E kuasa 2 dan F. D adalah pemboleh ubah kita yang pertama. E kuasa 2 pemboleh ubah yang kedua. F adalah pemboleh ubah yang ketiga. D berubah secara langsung dengan E kuasa 2 dan F. Okay. Kita tulis sebagai bentuk hubungan. D berubah secara langsung dengan E kuasa 2 dan F. Okey, dalam bentuk persamaan, D sama dengan, okey, bila kita tulis sama dengan, automatik akan ada K kat depannya. E kuasa 2 F. Untuk soalan kedua, contoh soalan kedua, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Jika X sama dengan 6, apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Dah diberi kepada kamu hubungan ubahan. Yang perlu kamu buat adalah ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Bila ada perkataan ungkapkan bermaksud kamu kena tukar kepada bentuk persamaan. Dah tukar pada bentuk persamaan ubahan, barulah kamu menggantikan nilai yang telah diberi. Okay, cuba kita buat sama-sama. Telah diberi kepada kamu X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Kita mesti ubah kepada bentuk persamaan. Jadi X sama dengan, mesti diikuti oleh huruf K. Y kuasa 2 Z. Untuk mencari nilai K, kamu perlu gantikan. Perlu gantikan nilai-nilai yang telah diberi, iaitu X sama dengan 6, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5. So, X diberi kepada kamu 6. K kita tak tahu, kita nak cari. Y 3, okey, cikgu gantikan Y sebagai 3, kuasa 2. Z kita gantikan dia sebagai 5. Okey, cuba kamu darabkan guna kalkulator. Kamu akan dapat K 45. 6. Dapat. Okey, macam mana nak mencari K 45 ni? Perlu dibawa ke bawah 6. Tekan kalkulator. Okey, cikgu sambung di sini. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 2/15. Jadi K adalah 2/15. Maka hubungan persamaan yang dia minta, ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z, adalah X sama dengan 2/15. 2/15 Y kuasa 2 dan Z. Yang inilah yang kita panggil dia ungkapkan X dalam sebutan Z dan Y. Seterusnya, contoh soalan 3. Diberi Y sama dengan 6 apabila X sama dengan, Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5. Dia minta kamu ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z.
Jika, okey, diberi dua soalan di sini. Ingat tak tadi cikgu dah bagi tahu ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Bila ada perkataan ungkapkan bermaksud, dia minta kamu cari persamaan bagi ubahan. Okey, kita tengok untuk soalan yang pertama, A. Kita cuba tengok A. Y berubah secara langsung dengan, okey, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan Z. Okey, untuk soalan A, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan Z. Jadi, kita tukar pada bentuk persamaan. Y sama dengan K. Ingat, selepas tanda sama dengan, mesti ada K. Dan tulis balik punca kuasa 2X, Z. Kita gantikan nilai yang telah diberi. Y sebagai 6. Okey, tulis balik punca. Punca kuasa 2, X kita adalah 0.64. Z kita adalah 5. Cikgu tulis dalam kurungan untuk mewakilkan Z. Okey, cuba tekan kalkulator, kamu akan dapat okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 4. Jadi nilai K kita 6/4. Kecilkan, kamu akan dapat K sama dengan 3/2. Maka Y sama dengan 3/2 punca kuasa 2X Z. Itu adalah persamaan yang kita cari. Untuk B, untuk soalan B, Y berubah secara langsung. Okey, sambil kamu baca, kamu terus tulis. Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. Okey, tukarkan pada bentuk persamaan. Y sama dengan K, X, Z kuasa 2. Gantikan untuk kita mencari nilai K, kita perlu gantikan nilai. Ingat, bila kita mencari K, kita perlu ganti nilai. Y adalah 6. X kita 0.64. Z kita, Z adalah 5 kuasa 2. Okey, cuba kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat okey, cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat 16. Sebelah sini kita tulis balik 6. Jadi K kita adalah 6/16. Jadi nilai K sama dengan, kecilkan guna kalkulator. 6/16 kita akan dapat 3/8. Maka, kita ambil daripada sini, gantikan nilai K. Y sama dengan 3/8 X Z kuasa 2. Okey. Baiklah, cikgu dah bagi pada kamu 3 contoh soalan. Seterusnya, kita teruskan dengan contoh soalan yang keempat. Tenaga keupayaan graviti. E. Okey, graviti dilabelkan dengan huruf E. Bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya, iaitu huruf M. Pecutan graviti iaitu G, kedudukannya pada ketinggian iaitu H. Jadi kalau kamu lihat, dia ada 4 pemboleh ubah di dalam ni. Diberi bahawa E sama dengan 197, M sama dengan 4, G sama dengan 9.81. Dia bagi E 197, M 4, G 9.81, H sama dengan
5. Dia minta satu persamaan. Soalan ni direct saja, dia minta persamaan. Untuk mendapatkan persamaan, cikgu dah bagi tahu sebelum ni, kita mesti cari K. Untuk mencari K, kita perlu wujudkan dulu hubungan ubahan. Jadi kita wujudkan E berubah secara langsung dengan M, G dan H. E berubah secara langsung dengan M dan G dan H. Kita terus tukar kepada bentuk persamaan. E sama dengan K. Mesti ada K, M, G, H. Untuk mencari K, kita mesti gantikan nilai. E dia berapa kelas? 197. K. M diberi kepada kamu 4. G diberi kepada kamu 9.81. H juga diberi iaitu 5. Cuba tekan kalkulator, kamu dapat berapa? Kamu akan dapat 192 perpuluhan 196 perpuluhan 2. Yang di sini 197. So K sama dengan 197 perkan dengan 196.2. Jadi nilai K kita adalah, sorry tulisan cikgu. K sama dengan, kalau tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.00407. Ada lagi nombor kat belakang. Jadi cikgu bundarkan dia, kita akan dapat 1. Jadi masukkan dalam persamaan ubahan, kita akan dapat E sama dengan K sebagai 1. Perlu tak kita tulis 1? Tak perlu. Jadi kita terus tulis E sama dengan MG H. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya kita teruskan dengan contoh yang kelima. Okay, jadual diberi kepada kamu. Soalan yang ni melibatkan jadual. Kalau kamu perasan, kalau kamu perhatikan, dia memberi jadual kepada kamu, jadual nilai. Okay, soalannya. 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung. Okay, kita gariskan. S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U. Kita tuliskan dulu persamaan ubahannya. Okey, hubungan ubahan. S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U. Kita tukarkan simbol ubahan ini kepada persamaan. Jadi S sama dengan KT punca kuasa 3 U. Ya, bila kita dapat soalan, first kali mesti bagi dalam bentuk hubungan ubahan. Seterusnya tukarkan kepada bentuk persamaan. Dan langkah ketiga, kita mesti mencari nilai K. Untuk mencari nilai K, kamu perlu gantikan nilai daripada jadual. Cuba perhatikan nilai mana yang kita perlukan. Yang mana daripada jadual, S, T dan U mempunyai nilai. Kalau kita nak ambil yang ni, S tiada nilai. S digantikan dengan X. Jadi kita tak boleh ambil barisan yang kedua ni. Kita perlu gunakan yang pertama ni. Okey, kita gantikan S dengan 6. K. Okey, T akan digantikan dengan 0.8. Punca kuasa 3 U akan digantikan dengan 27. So, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.46. Kita tulis balik. Jadi K, untuk mencari K, 2.4 perlu dipindahkan. Jadi 6 bahagi 2.4.
Jadi kita akan dapati K sama dengan 2/5. Gantikan K dalam persamaan ubahan kita yang ni. Maka S sama dengan 2/5 T punca kuasa 3 U. Yang ni persamaan yang kita dapat. Daripada persamaan yang kita dapat ni lah, barulah kita mencari nilai X. X ni merujuk kepada apa? X merujuk kepada nilai S. Jadi untuk S ni kita akan ganti dengan X. S akan digantikan dengan X 2/5 T 1/2 punca kuasa 3 U. U kita ganti dengan 125. 125. Okay, tekan kalkulator, kamu akan dapat X sama dengan 15. Seterusnya, kita ingin mencari nilai Y. Cuba tengok dalam jadual. Y merujuk kepada apa? Y adalah merujuk kepada U. Jadi, untuk U ni kita akan ganti dia sebagai Y. S kita akan ganti dengan 50. Jadi, S 50 sama dengan 2/5. T kita adalah 40. Okey, punca kuasa 3. U kita akan digantikan dengan Y. Okey, cuba kira yang ni. Kamu akan dapat 100. Punca kuasa 3Y. 100 pindah ke sebelah sini, dia akan menjadi 50/100 sama dengan punca kuasa 3Y. Cikgu nak Y sahaja. Apa yang kamu perlu buat pada punca kuasa 3? Okey, sebelum tu bahagikan dulu 50 bahagi 100. Kamu akan dapat 0.5. Bila punca kuasa 3 dipindahkan tempat ke sebelahnya, dia akan menjadi kuasa 3. Jadi, bila kira guna kalkulator, kamu akan dapati Y adalah 0.125. Okay, selain daripada tu, kita juga boleh menggunakan kaedah alternatif yang lain, iaitu menggunakan konsep perkadaran. Kamu boleh lihat pada buku teks muka surat 13. Okay, kalau kamu perhatikan, kamu akan nampak seperti tolak di sini sebenarnya sama dengan, tolong betulkan. Untuk lebih jelas, kamu boleh lihat buku teks muka surat 13. Konsep perkadaran ni kamu dah belajar masa tingkatan 1, tak silap cikgu, nisbah dan kadar. Okay, untuk perkadaran kita akan menggunakan simbol bahagi. S berkadaran langsung, S berkadaran secara tercantum dengan T dan punca kuasa 3 U. Kita akan bandingkan dua nilai, kamu akan dapat X dan Y. Kamu boleh perhatikan melalui buku teks muka surat 13. Baiklah, pelajar. Seterusnya, bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan ubahan langsung? Bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan ubahan langsung? Seperti yang kita dah belajar masa tingkatan 4. Apa yang kita dah belajar masa tingkatan 4, bila melibatkan ayat penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah, kita ada 4 langkah. Apa langkah yang pertama? Langkah yang pertama adalah memahami masalah. Kita ada 4 langkah. Langkah pertama, memahami masalah. Langkah yang kedua adalah merancang strategi. Langkah ketiga adalah melaksanakan strategi. Langkah keempat adalah membuat kesimpulan. Okay, kita tengok soalan pertama. Okay, kamu boleh baca sendiri soalan ni. Dia kata, hukum Charles menyatakan bahawa satu jisim gas yang tetap, isi padu dia V, gas itu berkadar langsung. Okay, isi padu dia guna V. Dia kata,
Hukum Charles menyatakan bahawa satu jisim gas yang tetap isi padu V, gas itu berkadar langsung. Okay, V berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T. T adalah merujuk kepada suhu. T merujuk kepada suhu. Suhu tu dia punya unit adalah Kelvin. Jika tekanan gas itu adalah tetap. Okey, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas. Okey, isi padu dia adalah 30. Suhu yang digunakan adalah darjah Celsius. Jadi, darjah Celsius ni kita tahu dia minta dalam bentuk Kelvin. Jadi, lepas ni kita kena ubah dia. Soalan A, ungkapkan V dalam sebutan T. Ungkapkan V dalam sebutan T. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan kedua, dia suruh kamu hitung isi padu. Hitung isi padu jika suhu berubah kepada negatif 11. Okey, diberi pada kamu rumus penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. 273 tambah X. X ni merujuk kepada suhu. X ni merujuk kepada suhu. Jadi ni adalah daripada darjah Celsius kepada bentuk Kelvin, kepada unit Kelvin. Formula adalah 273 tambah X. X merujuk kepada suhu yang diberi. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Kita ada berapa langkah tadi? Memahami masalah. Memahami masalah ni bermaksud kita keluarkan apa maklumat yang diberi dalam soalan. Okay, apa maklumat diberi dalam soalan? Kita tahu V adalah berkadar langsung dengan T. Okay, V berkadar langsung dengan T. Diberi juga dalam tu, V adalah 30. T adalah sama dengan 100. T diberi kepada kamu 273 tambah X. Kenapa cikgu tulis T itu sebagai 273 tambah X? Sebab dalam soalan, dia bagi darjah Celsius. Kita kena tahu bila dia minta dalam unit Kelvin, cara dia adalah 273 tambahkan dengan X. Okey, ni memahami masalah. Yang kedua, kita nak rancang strategi. Rancang strategi ni apa yang kita nak buat untuk selesaikan dua soalan. Ungkapkan V dalam sebutan T, kita nak hitung isi padu. So, macam mana kita nak merancang strategi? Cara nak rancang strategi, first kali kita tahu. Kita kena tulis ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Okey, itu cara kita rancang. Tuliskan ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Seterusnya, kita gantikan T. Gantikan T ke dalam persamaan. Dan barulah kita dapat hitung isi padu. Okey, itu merancang strategi. Kita dah habis rancang, kita perlu buat apa? Kita melaksanakan. Kita bukan setakat rancang saja, kita perlu laksanakan. Laksanakan tu maksudnya apa? Kira. Okay, V berubah secara langsung dengan T dalam bentuk persamaan. Kita dah rancang tadi, kita kata nak tulis ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Jadi kita tulis V sama dengan K T. Okay, kita nak gantikan. Untuk cari K, kita perlu ganti. V dia bagi berapa? 30. Sama dengan K. T dia bagi berapa? 273. Tambah X, cikgu dah bagi tahu. X adalah suhu dan darjah Celsius. Berapa dia bagi? 30. Jadi 273 tambah 30. Jadi kamu dapat berapa? 273 tambah 30. Kamu akan dapat 303. 303. Untuk dapat K, 30 bahagi dengan 303. Jadi K sama dengan
10/101. Jadi, gantikan K dalam persamaan tu. V sama dengan 10/101 T. 10/101 T. Kita dah menjawab soalan A. Untuk menjawab soalan B, kita dah menjawab soalan A. Untuk menjawab soalan B, dia suruh kamu hitung isi padu. Maksudnya dia nak V. Bila diberi suhu tu negatif 11. Suhu negatif 11. Jadi V sama dengan 10/101. T kita ubah, tengok T kita. 273 tolak 11. Kenapa cikgu tolak padahal dia tambah? Sebab X dia dah menjadi negatif 11. Negatif 11. Okey, cuba kira. Kalau kamu guna kalkulator, kamu akan dapat V sama dengan 25.94. Jadi, kita dah dapat isi padu kita adalah 25.94 cm padu. Okey? Okey, pelajar? First, kita kena buat apa? Kita faham masalah. Baca, kita gariskan maklumat yang dia bagi. Yang kedua, kita rancang strategi. Apa yang kita nak buat? Apa yang seterusnya? Seterusnya, kita melaksanakan strategi. Kita dah rancang, kita mesti laksana. Bila dah laksana, kita buat kesimpulan. Kesimpulan kita adalah A. Kesimpulan kita, ungkapkan V dalam sebutan T. Jadi untuk A, V sama dengan 10/101 T. Untuk B, V sama dengan 25.94 cm padu. Okey, untuk soalan penyelesaian masalah yang kedua, kita tengok soalannya. Encik Syukur menyimpan wang dalam suatu akaun simpanan yang menawarkan faedah pada kadar tetap. Diberi faedah yang diterima, maksudnya faedah berubah secara langsung dengan jumlah nilai wang pokok dan tempoh masa wang itu disimpan. Jika Encik Syukur menerima faedah sebanyak 250 apabila dia menyimpan 5,000 selama 2 tahun, berapakah jumlah wang pokok yang perlu disimpan supaya dia mendapat faedah sebanyak 1,000 selepas 5 tahun? So, sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah kita faham soalan. Faham masalah. Memahami masalah. Memahami masalah. Diberi. Dia bagi dalam ni faedah yang Encik Syukur terima. Okey, faedah cikgu labelkan sebagai F. Boleh? F, faedah yang diterima adalah 250. 250. Seterusnya apa lagi yang diberi? Apa lagi yang diberi? Dia bagi faedah. Dan dia bagi jumlah nilai wang pokok. Apabila dia wang pokok tu maksudnya 5,000. Wang yang dia simpan adalah 5,000. Okey, itu maklumat yang kedua. Maklumat ketiga. Tempoh. Tempoh cikgu label dengan T. Tempoh dia adalah 2 tahun. Yang tu maklumat yang diberi. Memahami masalah. Okey, merancang strategi. Sebab dia minta pada kamu berapakah wang pokok yang perlu disimpan supaya dia mendapat faedah sebanyak 1,000. So, macam mana kita nak merancang strategi? Mula-mula sekali kita kena tulis ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Gantikan nilai W dan T untuk mencari nilai K. Barulah kita gantikan nilai W
T untuk mencari. Barulah kita ganti nilai faedah. Nilai faedah 1000 tu dan juga nilai tempoh untuk tahu berapa wang yang dia simpan. Okey, boleh faham? Selepas kita merancang, kita melaksanakan strategi. Okey, kita nak laksana. Kita dah rancang tadi, kita laksana. Dia kata F berubah secara, faedah berubah secara langsung dengan jumlah nilai wang pokok. Berubah secara langsung dengan wang dan tempoh. Okay. F, faedah berubah secara langsung dengan wang dan juga tempoh. Jadi kita ubah dia kepada persamaan F sama dengan KWT. Kita nak cari K, kita gantikan nilai yang di atas ni. F 250, K kita tak tahu, W kita tahu 5000, T kita tahu 2. Jadi nilai K kamu 250 bahagikan dengan 10,000. Jadi apa nilai K? 250 bahagikan dengan 10,000, kamu akan dapat 0.025. Jadi persamaan kita F sama dengan 0.025 WT. Jadi kita dah dapat persamaan ubahan. Okay, seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita perlu mencari nilai wang. Nilai wang. Faedah. Faedah yang dia dapat adalah 1000. Nilai wang dia kita tak tahu, kita nak cari. Tempoh dia kata dalam masa 5 tahun. Okey, cuba kira. 0.025 darab 5. 0.025 darab 5. Okey, cikgu akan dapat 0.125 W. Yang ni 1000 lah kita kekalkan. So, macam mana nak dapat 1000? Macam mana nak dapat W? 1000 bahagi 0.125. Jadi apa nilai W kita? 1000 bahagi 0.125. Kamu akan dapat RM 8,000 sebagai jawapan. Jadi duit yang perlu disimpan adalah 8,000 supaya faedah yang dia dapat selepas 5 tahun ialah 1000. Tu kesimpulan kita boleh buat. Okey, Ana? Harap kamu faham. Baiklah, apa yang kamu boleh simpulkan? Apa yang kamu dah belajar? Apa yang kamu dah belajar hari ini? Okey, apa yang kamu dah belajar hari ini adalah ubahan tercantum. Ubahan tercantum yang kita belajar adalah melibatkan hubungan 3 atau lebih pemboleh ubah. Selain daripada itu, apa lagi yang kita belajar? Kita belajar hubungan ubahan. Hubungan ubahan mesti melibatkan simbol ubahan. P berubah secara langsung dengan Q dan R kuasa 2. Satu lagi, bentuk persamaan. Macam mana kita nak ubah hubungan ubahan ni kepada bentuk persamaan dengan menggantikan simbol ubahan ni kepada tanda sama dengan K. P sama dengan K, Q, R kuasa 2, di mana K ialah pemalar. K ialah pemalar. Okay, nilai K boleh dicari dengan menggantikan nilai pemboleh ubah yang diberi. Nilai K ni kita boleh cari kalau dia ada bagi nilai pemboleh ubah yang lain. Okey, bagi penyelesaian masalah pula, kita perlu ikut 4 langkah.
Langkah apa? Langkah yang pertama, memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan membuat kesimpulan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga video yang cikgu hasilkan ni bermanfaat kepada kamu dan cikgu minta kamu untuk salin nota. Salin nota di dalam buku kerja masing-masing.